أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang penonton, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu bersiaran pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Ya, hari ini hari Rabu bersamaan dengan 28 Disember bertarikh 4 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Berbaki lebih kurang 3 hari kita pada tahun ini dan berbaki lebih kurang 87 hari menuju bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka mari sama-sama tuan-tuan dan puan kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat iman dan nikmat Islam yang kita ada, di atas nikmat sihat, masa lapang, di atas nikmat rasa nak melakukan ketaatan itu yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam hati kita. Maka segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini wajib untuk kita syukuri. Kerana Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur pasti aku tambah, kalau kamu kufur pasti azabku amatlah pedih. Maka di atas maksud mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, maka kita maksimumkan ketaatan, kita banyakkan melakukan ibadah, banyakkan menyebut Alhamdulillah, banyak meluangkan masa untuk melakukan ketaatan. Ada dua jenis manusia. Yang pertama, dia hanya beribadah bila ada masa kosong. Yang seorang lagi, dia mengkosongkan masa dia untuk ibadah.
Cuba tanya balik diri kita, adakah kita ni termasuk orang yang mengkosongkan masa untuk ibadah ataupun tunggu ibadah masa kosong je. Jadi pilihlah, kan saya bagi pilihan ni supaya saya nak bagi pilih, saya suruh pilih. Jadilah pilihlah orang yang mengkosongkan masa dia untuk melakukan ibadah. Kerana orang yang boleh mengosongkan masanya untuk beribadah, maka dia tahu matlamat hujungnya adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hanya beribadah ketika masa kosong dan dia tak jumpa masa kosong sebab penuh masa dia sibuk manjang, maka percayalah, sampailah ke mulutnya tercium tanah kubur sekalipun, dia masih lagi tak jumpa masa yang sesuai untuk ibadah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takatsur, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalian tertipu dengan amalan takasur. Takasur ni apa tuan-tuan dan puan? Takasur berasal daripada perkataan kathirun, iaitu banyak. Takasara yatakasaru takasur. Takasur membawa erti memperbanyak-banyakkan. Satu penambahan imbuhan pada lafaz kathirun, kasara, takasara, saling banyak membanyak. Dah banyak dah, nak lagi. Jadi takasur ini merujuk pada satu sifat yang tak boleh berhenti daripada mengumpulkan. Dan Allah Ta'ala bagi tahu manusia ni dia akan berhenti mengumpul sesuatu perkara bila mana? Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mulutnya itu tercium tanah kubur. Ya Allahu Akbar. Artinya bila mati sampai barulah berhenti segala tindakannya untuk mengumpul-ngumpulkan takasur. Jadi sifat takasur ini kita kena perhati-hati kerana Allah Ta'ala gunakan lafaz alhaakum. Alhaakum ni membawa erti kalian tertipu. Tertipu tu maksudnya bukan dia tak sedar. Bukan dia sedar, dia tak sedar yang dia sedang ditipu. Kalau sedar, dipanggil lahwun. Dipanggil lara. Lara tu dia buat benda yang tak berfaedah tapi dia sedar. Kalau lahwun ni dia tertipu, maksudnya dia buat rasanya benda baik dah, ataupun rasanya benda tu bermanfaat, ataupun dia langsung tak sedar benda tu tak bermanfaat. Jadi subhanallah, kita nak kena elak daripada penipuan seumpama ini, iaitu Allah rakamkan dalam surah At-Takatsur. Selamat datang kepada sahabat-sahabat di Facebook, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Lin Mazlin, Waalaikumsalam, daripada Johor Bahru, Masya Allah, Masya Allah. Kepada Ramli Adam, kepada Syuhada Adah, Waalaikumsalam, Masya Allah, Nurmala Saleh, dan semua yang hadir, Makcik Atikah Tukimin daripada Melaka, dan semua yang hadir, kita live daripada Surah An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Sebarang sumbangan boleh disalurkan ke tabung surau seperti mana yang telah pun dipin oleh AJK Surau. Dan agar kehadiran tuan-tuan perempuan ke Facebook surau ini menambahkan seri, Kak Ju, Makcik Atikah dan semua yang hadir, doakan kebaikan berpanjangan, Allahumma amin. Ingat, apabila dipanggil, kita masih lagi berpeluang untuk berada dalam apa juga bentuk ketaatan, itu adalah satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya jalan ke syurga itu kita masih lagi berada pada landasannya. Kerana kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, tidaklah seorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia mati lalu ditempatkan ke dalam neraka. Dan tidaklah seorang itu beramal dengan amalan ahli neraka sehinggalah dia dengan neraka hanya satu hasta saja. Lalu dia melakukan amalan ahli syurga, lalu dia mati dan dia ditempatkan ke dalam syurga. Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah amalan ketaatan itu penyebab manusia ke syurga. Setiap taat yang kita buat ini adalah perjalanan untuk menuju syurga. Walaupun kadang-kadang kita buat maksiat, itu kita admit, kita faham. Ya, kita akur dan kita mengaku kadang-kadang kita buat maksiat.
Jadi perjalanan ke syurga itu tidak terganggu, ataupun perjalanan ke syurga itu tidak digadaikan dengan satu dua maksiat yang kita tak sengaja kita buat. Dia macam inilah tuan-tuan dan puan. Kita nak tanam nanas, kita nak tanam tembikai, kita nak tanam apa lagi, cherry, kita nak tanam pokok pisang. Dalam keadaan kita tanam pokok-pokok ni, kadang-kadang lalang tumbuh. Tumbuh tak lalang? Tumbuhlah. Saya bagi tahu, tumbuh. Kita tanam serai, lalang pun banyak. Sedangkan lalang dengan serai itu macam adik-beradik je. Lalang pun tumbuh. Adakah disebabkan dengan tumbuhnya lalang, maka kita tak tanam tembikai? Tidak. Kita tanam tembikai, lalang tumbuh. Kita tanam nanas, lalang tumbuh. Kita tanam bawang, lalang pun sibuk. Pendek kata, apa juga jenis tanaman, lalang mesti akan datang. Tapi kita buat apa dengan lalang ni? Kita bongkar dia, kita bongkar, kita buang. Kita cabut, kita buang. Kita buang tu untuk apa? Untuk pastikan pokok ubi kayu, pokok apa-apa yang kita tanam ni tadi menghasilkan buah, menghasilkan penghasilannya. Jadi begitulah orang yang tanam buah tembikai, buah nanas, at the end of the day dia memang cakap orang putih dah. Hujung sekali memang dia dapat buah tu. Jangan pula nanti ada orang yang tanam lalang. Orang yang tanam lalang lalu mengharapkan buah, itulah dipanggil kegilaan, ya. Dia buat maksiat lalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sedangkan orang yang buat taat pun belum tentu ke syurga. Jadi apa salahnya saya buat maksiat? Nampak? Ada orang beralasan menggunakan hadis yang sama, sedangkan ahli syurga yang buat ibadah pun tak tentu ke syurga. Jadi biar saya buat maksiat, sebab kalau takdir saya ke syurga, saya akan ke syurga. Oh, cukup confident dia. Dia patutnya kena pandang, setara kita buat ibadah pun tidak ada jaminan kita akan ke syurga. Apatah lagi kalau kita membuat maksiat. Begitu. Maksudnya setara tanam pokok tembikai pun belum tentu tumbuhnya tembikai. Apatah lagi kalau tanam lalang. Apatah lagi kalau tanam lalang. Ya Kak Jo, orang tanam lalang tapi mengharapkan buah. Allahu Akbar. Ya betul. Jadi setara tanam buah pun belum tentu buahnya menjadi. Kalau tanam lalang, apa pun tak jadi. Kan? Paling kurang dia laluilah proses menanam buah. Ada SOP-nya. Memanglah kecewa tak kita bila mana kita tanam buah, tiba-tiba banjir ke, ataupun buah kita ataupun ladang kita dilanggar oleh sekumpulan gajah. Kita kecewalah. Tetapi kita dah go through the process. Kan, selagi mana proses tu ada, dia mendewasakan kita macam mana cara nak tanam. Proses itu yang mahal, ya. Proses untuk menjadi orang yang berjaya menanam tembikai. Kalau sekadar goyang kaki tunggu tembikai datang, itu kita tak belajar. Kita akan belajar bila mana kita usahakan sesuatu, lalu kita menemui jalan kebuntuan dan kegagalan. Jadi marilah, ya, kita dah pun berada di ambang tahun baru dah. Saya kira ni kuliah terakhir sebelum tahun baru. Kita berada betul-betul di ambang tahun baru. Jadi kita nak jadi orang yang membawa pembaharuan dalam diri. Sayang, ya, kalau kita dari sudut pekerjaan kita nak ada penambahbaikan, dari sudut kehidupan kita nak ada penambahbaikan. Kita punya kenderaan kita nak ada penambahbaikan. Anak kita, kalau boleh kita nak anak kita ada penambahbaikan dari sudut pencapaian pekerjaan. Tapi sayang, seribu kali sayang, kita yang nak berdagang seorang diri di alam barzah esok, tapi kita tak pernah mendambakan perubahan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah mendambakan pembaharuan dalam hidup kita. Kita yang nak berjalan esok ni, cuba tuan-tuan puan bayangkan kita nak berjalan pergi ke alam barzah seorang-seorang. Kita kalau nak balik kampung pun kita akan cari kawan. Kita punya persiapan kalau nak bermusafir rasa macam tak cukup barang dah. Sebab kita nak berjalan jauh ni. Ya, saya pernah pergi travel ke Jordan, pernah duduk di New Zealand. Pengalaman menjadi seorang musafir itu cukup berharga. Sebab apa? Sebab kita tahu kita sentiasa tak cukup. Masa saya nak pergi Jordan tu, macam-macam makanan mak saya letak. Serunding lah, papadom lah,
apa dipanggil, budu. Saya tak pernah makan budu, tapi dapat budu juga dalam bekas makanan nak pergi Jordan. Sebab apa? Sebab ni boleh makan ni, kalau kamu tak cukup makanan, makan budu. La ilaha illallah. Saya cakap, mak, orang kat Jordan tu manusia juga, dia makan juga ayam. Takkan saya tak boleh survive dengan makanan orang Arab? Mana tahu kamu tak boleh makan nanti. Itu pengalaman pertama saya nak pergi Jordan. Maksudnya apa? Perjalanan yang kita rancang tu, punyalah nervous, punyalah takut nak pergi. Sampai Jordan je tuan-tuan perempuan, terus makan nasi, makan dengan susu kambing. Allahu Akbar, memang betul tak boleh makan. Nasi, dia punya kuah atau kuah apa? Kuah ada yogurt. Mesti tuan-tuan perempuan tak pernah bayangkan makan nasi dengan yogurt. Makan yogurt sendiri pun dah mengazabkan. Makan nasi dengan kuah yogurt. Allahu Akbar. Saya pandang, astaghfirullahaladzim, bang, betul ke kita makan ni bang? Betul. Yang abang lama-lama tu dia buka yogurt, dia teguk dia yogurt. Ya Allah, makan yogurt. Abang ni memang bukan manusia lagi dah. Dia minum yogurt tu yogurt susu. Kalau susu lain, yogurt ni dia susu masam. Susu masam tu buat kuah nasi. Allah. Itu pengalaman orang di Jordan. Kalau kita boleh survive, tahulah. Siapa pernah duduk di Arab, makan falafel. Tu falafel tu apa? Falafel tu kacang tu digoreng. Rasalah macam makan cekodok tu. Kan? Cekodok Arab ni namanya falafel. Satu falafel tu saya kira dalam 10 sen kot. Sebelum pergi kelas mengaji, sebelum pergi kuliah, makan falafel RM1. Jadi dapatlah dalam 10 ketul falafel. Seronoklah, kenyang. Macam makan cekodok tu. Jadi subhanallah, duduk di Jordan, dalam keadaan kita merancang perjalanan itu pun kita rasa takut. Dan kita tahu ada jaminan orang hidup di Jordan, ada student Malaysia di Jordan. Jadi kita rasa sangat takut makanan tak cukup. Lepas tu pergi ke New Zealand. Saya duduk di New Zealand ni lagi takut. Sebab apa? Sebab perjalanan yang isi saya cakap, abang kalau pergi Jordan, kalau pergi New Zealand, pertama sekali janggut kena potong. Jadi saya kena cukur janggut. Bayangkan, belajar pada Jordan, janggut menjambang. Tiba-tiba pergi New Zealand, janggut kena potong. Sebab masa tu memang Islamic phobia sangat tinggi di Australia. Jadi saya transit di Australia. Jadi takut nanti saya tertahan pula dekat Australia. Dia janggut kena potong, misai kena potong, kena tukar pasport. Pasport saya tu yang ada cop Jordan, cop Syria, cop Saudi, semua kena tukar. Kena pakai pasport yang clean, yang kosong. Jadi bila saya pergi ke New Zealand tu, jadi saya nak dianggap sebagai pelancong baru lah. Jadi bila dia cek tu, dia tanya kita maklumlah baru balik pada negara Arab. Jadi saya tercakap bahasa Arab dekat airport tu. You Sabran Jamil? Naam, ana Sabran Jamil. Sudah. Saya bercakap Arab dekat kaunter tu, terus kena tahan 2 jam. Ya Allahu Akbar. Sebab punyalah dia takut dengan Arab, dengan orang Islam. Saya respon Arab je pun kena tahan. Takutlah kita, pasal kita first time kena tahan dekat immigration orang yang tak suka orang Islam. Lepas tu anjing datang, anjing hidu beg kita. Beg kita memang tak ada serunding, memang tak boleh bawa serunding. Sebab anjing tu datang nak hidu. Takut dihidu, dia dapat something ke, dia kata serunding ni tembakau ke apa kan, kena zaman pula. Elok tak payah bawa makanan apa. Tapi ceritanya saya tersebut, Naam, ana sabrun jamil. Sudah. Tak pasal-pasal kena tahan 2 jam, pasal cakap Arab. Jadi pengalaman perjalanan travelling ni sangat mengajar kita. Mengajar saya lah, secara personally, bahawasanya perjalanan yang jauh ini sangat memenatkan dan sangat bergantung harap kepada Allah. Yang paling menakutkan perjalanan kita lepas kita mati di dunia, kita nak take off flight, nak take off ini, kita nak pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, perjalanan yang tidak ada penghujung. Berada di alam barzakh, berada di alam mahsyar bukanlah satu perjalanan yang menyeronokkan. Bagi mereka yang tidak membuat persiapan, perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat menakutkan. Kita seronok tak tidur berkipas? Kita seronok tak kalau tidur tak ada katil? Tak seronok, saya bagi jawapan dia. Tak seronok. Cuba bayangkan betapa sempitnya berada dalam alam barzah, alam kubur.
Ya, kita tak ada kipas, tak ada siapa. Yelah, memanglah sejuk tu kulit kita ni yang nak pakai. Kalau tak ada kulit ni, dia tak rasa panas. Sebab kita berpeluh ni, dekat bawah kulit ni, dipanggil epidermis. Epidermis ni, di bawah dermis ni, dia ada deria panas, dia ada deria sejuk, dia ada deria sentuhan, dia ada deria sakit. Ni kat kulit ni. Tapi kalau tak ada kulit, tak adalah rasa apa-apa. Tapi subhanallah, bayangkan dalam kubur tu panasnya dengan kala jengkirnya. Kita hidup dengan keseorangan. Perjalanan yang seorang itu takkan kita tak buat apa-apa persiapan. Yang lebih takutnya, persiapan itu pasti datang, dan kalau dia datang, dia tak pernah bagi isyarat. Perjalanan yang nak pergi umrah pun ada isyarat dia. Ada signal dia. Mutawi akan kata, sidang jemaah, jangan lupa esok pukul 4 petang tunggu di airport, kita nak flight take off lepas maghrib. Pukul 4 dah sampai airport, punyalah sedia nak pergi airport tu. Siapa pergi umrah tahulah semangat tu. Tapi bayangkan kalau kita nak take off pergi ke alam barzakh, Allah datangkan isyarat rambut putih, Allah datangkan isyarat gigi patah, Allah datangkan isyarat mata kabur, Allah bagikan isyarat kulit kendur, Allah bagikan isyarat lutut goyang, Allah bagikan isyarat orang mati depan kita, Allah bagi isyarat kita dengar berita kematian. Itu semua isyarat yang mengatakan kita will be the next. Kita adalah orang yang bakal take off sama. Ya, betul, pengalaman sambal goreng nak kena buang. Betul. Pengalaman ke Sydney, bila sambal goreng nak kena buang, masa tu hentam je speaking English. Masya Allah, macam Atikah. Dia tahan tu kan, macam Atikah kan, dia tahan kita punya bag tu. Bawang goreng pun tak boleh. Serunding pun dia tak bagi. Dia tak bagi bawa makanan. Dia suruh kita makan makanan dekat Australia je. Tapi syukurlah makanan dekat Australia ni banyak orang Islam. Dekat New Zealand limited sikit. Dekat tempat saya duduk tu, dekat South Island, siapa ada peluang pergi ke New Zealand, pergi ke South Island. New Zealand ni dia ada dua pulau, North Island, Northern dengan Southern. North Island dia ada Wellington, dia ada Auckland, dia ada Palmerston North. Kalau di belah South Island, dia ada Christchurch, dia ada Dunedin. Lepas tu dia ada Center of Attraction ni dipanggil Queenstown. Jadi saya duduk di South Island. Tahu tak South Island tu besar mana? South Island tu sebesar Malaysia ni. South Island tu je sebesar Malaysia. North Island tu sebesar Borneo. Oh, besar rupanya. Ni besar. Jadi South Island tu saya duduk, di situ kurang sikit orang Malaysia. Kalau ada pun mungkin masjid pun tak ada lah. Masa tu saya di Australia, di Otago, dia pakai dewan je. Dia pakai dewan pun dia buat solah. Dia buat masjid lah. Dia tak ada masjid proper macam di Christchurch yang tempat kena attack dulu tu. Kalau di Dunedin ni tak ada masjid. Kalau di Invercargill ada masjid. Di bawah lagi daripada, itu dipanggil the southern part of South Island. Itu dipanggil Invercargill. Sebelum pergi ke pulau yang paling bawah dalam dunia. Jadi subhanallah, di situ kalau tak ada daging halal, habis bekalan daging halal, memang tak makan lah. Adalah makan ikan, adalah kedai-kedai Arab. Tapi selalunya orang kita ni nak dapat daging halal kena tempah seminggu. Nak dapat ayam, ada kedai-kedai butcher yang memang supply ayam. Ada sekali tu masa tu nak raya, kami tempah dah ayam, daging dah. Sebab nak masak rendang. Jadi daging datang sebelum Jumaat, orang Islam collect lepas Jumaat. Dan saya datang lepas Jumaat, daging dah habis. Saya kata, kenapa awak jual dekat kampung orang lain? Sedangkan saya yang tempah daging halal ni. Dia kata, I thought you were just now coming here and take it all the meat. Awak yang datang sejak tadi yang ambil semua meat tu. Saya kata, mana ada? I saw your friends all the beard. Dia kata, aku nampak kawan-kawan semua ada jambang. Oh, rupanya aku rasa itu semua orang Yahudi lah, bukan orang Islam. Yes, they all wearing some so weird and use the topi. Dia cakap macam tu lah, dia pakai topi apa semua. Itu sah-sah orang Yahudi. Rupanya orang Yahudi pun makan daging halal juga.
Bila dia tak jumpa daging kosher, dia cari daging halal. Janji orang Islam tunggu daging halal lepas malam Jumaat. Tak ada daging halal. Memang naya Pak Karim masa tu. Pasal nak raya. Nak raya tak ada daging, memang tak masak rendang lah jawapannya kami. Jadi subhanallah, perjalanan yang travelling, dia memang betul memenatkan. Perjalanan yang jauh ini sangat memenatkan. Jadi siapa-siapa yang tak pernah berjalan, siapa-siapa yang tak pernah berpeluang untuk bermusafir, percayalah, perjalanan permusafiran ke mana-mana destinasi, kita sangat bergantung harap kepada Allah Ta'ala untuk sampaikan kita ke destinasi itu. Cuba bayangkan kita sangkut perjalanan, beg tak sampai, akhirnya orang sakit, ubat tak jumpa. Itu semua pengalaman yang mendewasakan kita. Jadi percayalah, perjalanan selepas kita berada di dunia ini, kita masuk je di alam barzakh, masuk je di alam mahsyar nanti. Perjalanan yang berapa lama tuan-tuan dan puan? Berapa lama kita nak berada di alam mahsyar nanti? Berapa lama? 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50,000 sanah fasbir sabran jamila, kata Allah Ta'ala. 50,000 tahun dan sabarlah dengan sabar yang cantik. Sabrun jamil tu maksudnya sabar yang cantik. Allah sebut dalam surah Ma'arij, fasbir sabran jamila sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. Surah Ma'arij. Saya ingat surah saya, nama saya disebut 3 kali dalam Quran. 2 kali dalam surah Yusuf, sekali dalam surah Ma'arij. Surah Yusuf dengan lafaz sabrun jamil, cerita pasal Nabi Yusuf AS. Dan dalam suratul Ma'arij cerita pasal bagaimana situasi manusia yang akan berjalan di alam barzakh, dan bila berhadapan dengan azab, maka Allah kata fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang cantik. Perjalanan itu menuntut kita 1001 kesabaran. Dan kata Nabi SAW, sebelum kaki anak Adam boleh berganjak di padang mahsyar, kena tanya 4 soalan. Soalan berada di alam barzakh telah pun diketahui kita. Yang pertama kata Nabi SAW, la tazula qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu anil arba'ah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Soalan yang pertama, an umrihi fima aflah, fima afnah. Tentang umurnya manakah digunakan. Wa an jismihi wa an jasadihi wa an syababih fima ablah. Wa an malih min aina iktasaba wa fima anfaqa. Wa an ilmihi fima fa'ala fih. Allah akan tanya 4 soalan ni, kata Nabi SAW. Oh, untung katanya. Alhamdulillah lah, nama saya ni Tok saya yang bagilah, Tok. Tok belah mak. Dia memang pilih nama saya sama ada nak letak Sabran ke ataupun Saiful Bukhari. Masa tu Tok saya buat undian, Sabran Jamil ke Saiful Bahari, Sabran Jamil ke Saiful Bahari. Dia buat undian, keluar nama Sabran Jamil. Jadi nama saya Sabran Jamil, Tok saya lain bagi. Tok arwah Tok saya lah. Dia dulu guru besar di SK Lasah Sungai Siput. Dia lah yang bagi tu, masya-Allah. Baik, sambung. Jadi kata Nabi SAW, kita di padang mahsyar nanti kita akan ditanya 4 soalan. Soalan pertama ditanya tentang apa? Tentang umur. Kalau kita tak cermat tentang menggunakan umur yang kita ada, kita meniti jalan yang sangat menakutkan. Yang kedua, Allah Ta'ala kata Nabi SAW, Allah akan tanya berkenaan dengan syabab ataupun pemuda ataupun tenaga. Umur dan tenaga. Fima ablah. Di manakah kita habiskan? Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya wa an malih min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartanya mana dapat dan manakah dibelanjakan. Yang keempat, tentang ilmunya, fima fa'ala fih, tentang apakah digunakan. Baru kaki boleh berjalan mencari Rasulullah SAW untuk dapat syafaat.
Kalau kita tak layak untuk bergerak di padang mahsyar, duduklah situ. Kata orang Negeri Sembilan, ontok je lah. Kan? Duduk je lah pasal tak boleh bergerak. Pasal tak dapat jawab 4 soalan. Tentang umur, tentang tenaga, tentang harta, tentang ilmu. Kalau kita tak dapat jawab, maka kita duduk di situ. Nabi SAW akan cari umat-umat dia. Tapi sayang kalau kita tak mampu bergerak, macam mana kita nak bergerak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Selamat datang pada yang hadir pada pagi ini, Masya Allah, sebelah kepada Siti Maisarah. Terima kasih atas kehadiran. Banyak duk rumah je Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. InsyaAllah one day nanti dah ada encik suami boleh berjalan, kata Siti Maisarah. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar siapa yang tidak bertemu jodoh, bertemu jodohnya. Siapa yang nak berjodoh kembali, boleh juga bertemu jodoh. Amin. Terima kasih Hakak Ahrul Niza. Masya Allah. Masya Allah. InsyaAllah Siti Masyarah boleh berjalan. Tak payah tunggu ada suami, boleh je berjalan. Masya Allah. Tok Ustaz ada banyak ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada jodoh tak ke mana Sarah. Masya Allah. Asim, cantik nama Ustaz. Alhamdulillah lah. Itu Tok yang bagilah. Masya Allah. Jadi apa pun juga, kesimpulan yang kita nak bawa pada pagi ini adalah tahun baru tinggal 3 hari lagi. Waalaikumsalam pada semua yang hadir. Tahun baru tinggal 3 hari. Yang kita nak cagarkan adalah nilai kita bertambah. Kalau umur bertambah, tapi nilai kita tak bertambah. Kalau emas ni, saya pernah tanya seorang yang jual emas. Dia kata, Ustaz, masa tahun 19 awal 90-an, 1 gram tu RM30 je. Itu pun orang kata mahalnya lah emas. Beli RM30 boleh buat apa? Beli selemak RM30 macam-macam dapat katanya. 1 gram emas tu RM30 pun orang rasa mahal dah. Sekarang 1 gram emas RM271. Semalam saya tengok dekat mana PJ Mall. PJ Mall kata emas harga dia berapa? Alamak, saya tak nampak dah. Kan? Public Gold. Public Gold. Saya tengok Sekarang ni satu emas RM280. Allahu Akbar, mahalnya. Masa makin meningkat, harga emas makin naik. Masa makin meningkat, harga rumah makin menaik. Makin lama kita bekerja, gaji kita makin menaik. Makin lama kita buat kerja, kita makin tinggi gaji. Tapi sayang, makin lama kita punya umur, mengajinya tak bergerak. Makin lama kita punya umur, sembahyangnya tak ada gerak. Bagi banyak kita punya umur, ilmu tak bertambah, takut pada Allah tak bertambah. Kalau semua benda lain bertambah nilai dengan hanya masa, kita ni masa bertambah tapi tak ada nilai tambah. Itu musibah. Waalaikumsalam kepada Nurul Anak. Itu musibah. Dulu emas murah, duit tak ada. Ya Kak Asyah, betul. Ya, zaman dulu emas murah, orang tak ada duit. Sekarang emas mahal pun tak ada duit. Jadi orang tu kata, Ustaz, kalau ada duit sikit, beli je lah emas. Sebab apa? Percayalah, kalau emas naik RM500 segram pun nanti, percayalah, langsung pun tak ada duit. Jadi orang cuba target, lagi setahun, emas ni, lagi 10 tahun lah, emas akan jadi 2 kali ganda harga. Jadi sebelum dia jadi 2 kali ganda harga, maka beli sekarang. Itu yang orang cakap lah, wallahualam lah. Mungkin cara kita menilai duit pun dah berbeza. Sebab yelah, kalau kita tengok di Jepun, mereka menggunakan 1000 yen. Untuk 1000 yen tu murah lah harga dia. Sebab dia dah berada di sangat tinggi dah. Kita tak sampai lagi menggunakan dana ataupun nilai RM1000. Kita hanya RM100 lah. Jadi zaman dulu, zaman dekat negara yang berpendapatan tinggi ni, dia dah sampai buat satu mata wang yang lebih tinggi. Kalau di Eropah, dia buat mata wang pound sterling. Sebab pound ni lebih tinggi berbanding currency yang ada. Sebab apa? Sebab duit dah sampai ratus-ratus dah, ribu-ribu dah. Jadi kita belum sampai itu lagi. Nanti kita akan sampai mata wang kita ni banyak digit. Jadi dia simplifykan kepada satu figure yang lain lah. Jadi subhanallah, marilah sama-sama tuan-tuan, kita bakal bermusafir ke alam barzakh. Ya, masa pun dah nak habis dah ni, kita pun dah masuk syuruk dah, nak solat 2 rakaat.
Jadi apa pun juga kita, masa kata orang putih, times wait for no man. Masa ni tak tunggu siapa. Jadi maka masa makin meningkat, kita nak tingkatkan nilai diri kita, maka ayuh bersama dengan kita sama-sama menggemeling tenaga untuk jadi insan yang bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Solatnya lebih bernilai, infaknya lebih bernilai, mengajinya lebih bernilai, diri kita lebih bernilai dengan takutnya kita pada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takut di kalangan hamba-Ku. Jadi orang yang takut ini nilainya tinggi. Maka marilah sama-sama kita jadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kita berjumpa pada minggu hadapan, iaitu tahun depan. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas peluang dan kehadiran tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Jangan lupa tekan button like dan share. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan, dan dana sumbangan boleh disalurkan ke 05012010 053038 Bank Islam. Aku lumadza tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.